perkara yang sama kita perlu buktikan apakah usaha saya, apakah susah payah saya untuk menghadapi Aidil Adha yang Allah berikan kepada kita selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Zulhijjah. Seandainya ada di kalangan hamba Allah yang namanya Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah yang mereka itu terpilih untuk menuju ke tanah suci, berwukuf, bermabit di Arafah, di Mina, Muzdalifah, melakukan tawaf ifadah, sa'i, melakukan ibadat haji dan juga umrah. Itu usaha mereka di tanah suci. Bagaimana pula kita yang tidak dipilih oleh Allah untuk berada di bumi Makkah dan juga Madinah? Maka apakah usaha kita untuk menghadapi Aidil Adha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adkhilna mudkhala sirkin wa akhrijna mukhraj sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Laqad qala Allah Ta'ala fi suratul Hasyr, Allah berfirman dalam ayat yang ke-9 suratul Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur kita pada Allah yang bukan sekadar di lidah tetapi melalui pembuktian amalan-amalan sebagai tanda syukur kita pada Allah, iaitu dengan cara kita beramal, dengan kita melakukan yang disuruh dan kita tinggal yang dilarang. Kita buat apa yang disukai dan kita tinggal apa yang dimurkai, dan itulah bukti yang selari dengan ucapan Alhamdulillah yang dibuktikan dengan amalan. Seandainya masih ada beberapa amalan baik yang mungkin kita lemah, tak mampu lagi nak buat, atau kurang yang kita boleh buat, maka dalam masa yang sama kita berusahalah untuk kita meninggalkan sebanyak-banyak keburukan dan juga maksiat ataupun dosa. Kerana apa guna amal yang sedikit ditambah pula dengan dosa yang banyak? Sekurang-kurangnya dosa yang ditinggalkan, maksiat yang ditinggalkan, sekurang-kurangnya itu akan dapat membantu kita yang kurang amal. Dan sekurang-kurang juga itulah bukti sebagai seorang hamba yang sentiasa melafazkan syukurnya, yang dibuktikan melalui tafakkurnya, yang dibuktikan melalui amalannya, insya-Allah. Muslimin dan tuan-tuan dan puan-puan dan juga muslimat, hadirin hadirat sekalian, dalam bulan Zulqa'dah nak masuk bulan Zulhijjah ini, sebagai tanda usaha kita dalam nak menghadapi Aidil Adha,
usaha kita, effort kita untuk menghadapi satu hari yang kita ini ingin kembali kepada nilai pengorbanan. Sebagaimana kita telah meraihkan Aidilfitri, kembali kepada fitrah ketuhanan, kebersihan, tidak ada dosa. Aidilfitri kembali kepada fitrah, kita dibersihkan dari dosa, kita seolah-olahnya kita dilahirkan pada satu Syawal itu sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Dan semua itu kita mampu capai dengan usaha amalan kita selama sebulan dalam Ramadan. Susah payah kita, penat lelah kita yang bersungguh-sungguh menambah amal kita sepanjang Ramadan, maka Allah kurniakan kita satu hari yang namanya Aidilfitri. Kita diberikan peluang untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada fitrah kita sebagaimana baru dilahirkan, tidak ada dosa dan seumpamanya. Aidil Adha yang bakal kita sambut pada 10 Zulhijjah nanti, perkara yang sama kita perlu buktikan apakah usaha saya, apakah susah payah saya untuk menghadapi Aidil Adha yang Allah berikan kepada kita selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Zulhijjah. Seandainya ada di kalangan hamba Allah yang namanya Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah yang mereka itu terpilih untuk menuju ke tanah suci, berwukuf, bermabit di Arafah, di Mina, Muzdalifah, melakukan tawaf ifadah, sa'i, melakukan ibadat haji dan juga umrah. Itu usaha mereka di tanah suci. Bagaimana pula kita yang tidak dipilih oleh Allah untuk berada di bumi Makkah dan juga Madinah? Maka apakah usaha kita untuk menghadapi Aidil Adha? Maka di antara usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana tetamu-tetamu Allah yang mendekatkan diri ke Baitullah, maka di antara usaha yang telah Allah aturkan kepada kita untuk kita laksanakan namanya korban, untuk mendekatkan diri pada Allah. Istilah korban itu sendiri daripada perkataan qaraba, maksudnya dekat. Sebagaimana kita ada kawan yang rapat, yang dekat dengan kita, kita panggil kawan qarib. Qaraba, qaribun, itu maksudnya dekat, rapat. Korban iaitu satu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan diistilahkan dengan istilah bahasa Melayu kita, korban itu bermaksud pengorbanan. Bermaksud bagaimana kita sanggup susah demi orang lain. Dan diistilahkan juga korban itu dari perspektif amalannya adalah penyembelihan binatang ternakan, yang fungsinya penyembelihan itu bukan untuk kita makan seorang-seorang, untuk kita berikan kepada orang lain. Dan signifikan daripada ibadat korban dan daging-daging yang diagihkan kepada orang, maka itulah inisiatifnya bagaimana hidup ini bukan untuk diri sendiri. Bagaimana hidup kita perlu korbankan, kita perlu let go, kita perlu sacrifice, kita perlu beri kepada orang lain hidup kita. Bermaksud dalam hak-hak yang kita ada, apa-apa kehidupan dunia yang kita perlukan, semuanya bukan untuk kita, tetapi sejauh mana kita boleh utamakan untuk kita beri pula kepada orang lain apa yang kita miliki, apa yang kita dapat. Dan seandainya kita tak dapat sekalipun, sejauh mana kita boleh beri ruang kepada orang untuk dapat walaupun kita tak dapat. Itulah nilai korban. Itulah sebenarnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagaimana yang telah kita tahu, nak dekat diri kepada Allah ni ada banyak cara, menerusi solat, puasa, zakat, bacaan Al-Quran, qiyamul lail. Semua ini cara nak dekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu cara untuk dekatkan diri kepada Allah sempena dengan Aidil Adha adalah dengan melakukan aktiviti penyembelihan binatang ternakan, sama ada unta, lembu, kambing. Tuan-tuan sekalian, kita sangat pasti setiap kali Aidil Adha bukan semua orang akan buat korban. Bukan semua, itu kita pasti. Maknanya ada beberapa orang saja yang mewajibkan diri mereka untuk buat korban setiap tahun, walaupun korban itu sunat muakkad, dituntut untuk buat.
Tapi ada orang yang mewajibkan diri dia, walaupun dia dah buat tahun lepas, tahun ni dia mesti buat, tahun depan dia mesti buat. Dia dah ada dah allocation budget, memang dia dah khususkan setiap tahun saya mesti buat. Sekurang-kurangnya satu family saja ada satu nama yang akan menyertai aktiviti ibadat korban. Namun dalam masa yang sama, kita juga pasti ada orang yang tak buat. Mungkin yang tak pernah langsung dalam hidupnya buat ibadat korban, ataupun yang dah pernah buat beberapa tahun yang lepas, jadi dia memilih tahun ni dia tak nak buat sebab dah pernah buat dulu. Malah aktiviti ini pun adalah benda sunat sahaja, jadi pada dia tak buat. Seandainya kita buat korban ataupun kita tidak buat aktiviti korban, sekurang-kurangnya untuk menghadapi Aidil Adha, kita ada satu sikap, kita ada satu nilai dalam hidup kita, iaitu nilai pengorbanan walaupun tak buat aktiviti korban. Apatah lagi yang buat aktiviti korban, keluar bajet 750, 800 ringgit, yang buat korban luar negara 300 ringgit satu bahagian, yang ambil seekor lembu sampai 4,900 sampai 5,000 lebih seekor. Walaupun dia melakukan aktiviti korban, keluarkan duit peruntukan sebanyak itu, tetapi dia tidak ada nilai pengorbanan yang lain. Dari satu sudut yang lain, dia mementingkan diri sendiri. Dari satu sudut yang lain, dia mudah untuk mencari salah orang lain. Dia sentiasa memikirkan apa dia dapat, bukan apa yang orang lain dapat. Maka di mana nilai pengorbanan dia? Hanya semata dia rasa dengan dia keluar duit, maka itulah pengorbanan, tetapi dia masih belum ada nilai pengorbanan. Macam ada orang keluarkan duit dan tenaganya melaksanakan ibadat haji, tetapi di sana dia tidak ada nilai dalam buat haji. Dia keluar duit berpuluh ribu, keluar duit untuk buat haji. Tapi Allah sebut, apa nilai orang yang buat haji? La rafasa wala fusuq wala jidal. Buat haji ni bukan sekadar duduk di tanah suci Mekah, berwukuf di Arafah, bermabit di Mina Muzdalifah, melakukan tawaf ifadah, sa'i, berihram, bukan itu saja, tapi ada nilai. Apa nilainya? La rafatha wala fusuq wala jidal. Apakah karakter dan personality orang yang buat haji? Bukan sekadar keluar duit, bukan sekadar duduk kat tanah suci, tetapi dia kena ada satu nilai pada personality, pada perangainya. Apa nilainya? La rafatha, dia tidak boleh fikir pasal seksual ketika ibadat haji. La fusuq, dia tidak boleh buat benda-benda yang tak elok, perkara yang dilarang, menyakiti orang lain, melakukan benda-benda, buat benda yang haram kat sana, melanggar patang larang. La fusuq wala jidal, dia tidak boleh ada argument, berbantah-bantah, berbalah-balah, komplain sana sini, dia tak boleh buat. Ini nilai peribadi, nilai personality. Kalau dia langgar tiga nilai ini, maka hajinya bukan haji yang mabrur walaupun duit telah dihabiskan. Begitulah juga ibadat korban, bukan sekadar duit yang kita keluarkan, bukan darah, daging itu yang kita nak persembahkan kepada Allah. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Walaki yanaluhumut taqwa. Allah bukan nak daging, bukan nak kulit binatang ternakan tu, bukan banyak mana duit yang kita beri kepada Allah tu. Allah bukan nak tengok yang tu, Allah nak tengok nilai personality tu apa dia. Yang sampai kepada Allah adalah nilai takwa yang ada pada kamu orang yang berkorban. Dan nilai takwa itulah yang kita nak bincang pada pagi ni, tuan-tuan. Nilai pengorbanan yang sebenar-benar ada pada diri. Kalau kita kembali kepada cerita asal korban yang berlaku kepada Qabil dan Habil, dua-dua buat korban. Bila mana diperintahkan idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Perkataan takwa sekali lagi disebut. Allah menyuruh Qabil dan Habil mempersembahkan korban, dan Allah sebut diterima korban daripada salah seorang dan tidak diterima pada seorang yang lain. Dan akhirnya berlaku perbalahan antara mereka, dan Qabil ingin membunuh Habil. Maka Habil menjawab, innama yataqabbalullah, sungguhnya Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Kita sebutkan sebentar tadi, walaki yanalahumut taqwa, Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Habil juga menyatakan perkara yang sama, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Korban ada kaitan dengan ketakwaan. Bagaimana Ramadan, la'allakum tattaqun, ada kaitan dengan ketakwaan, maka diberikan Aidil Fitri. Korban juga ada kaitan dengan ketakwaan, maka kita diberikan Aidil Adha.
Maka perbincangan takwa dalam aktiviti korban pada pagi ini adalah pengorbanan. Sejauh mana nilai kita sanggup susah demi orang lain. Itu maksud pengorbanan. Kita lepaskan apa yang kita miliki, sama ada wang ringgit, sama ada hak kita, sama ada kepentingan peribadi kita, kita lepaskan, kita beri kepada orang, utamakan orang lain. Itulah nilai pengorbanan. Muslimin yang dirahmati Allah, dan untuk kita sama-sama ulang kaji sebagai motivasi kita pada pagi ini untuk bagaimana kita nak menambah nilai pengorbanan dalam peribadi, personaliti kita, maka saya mencadangkan kita untuk kita rujuk ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi. Menerusi suratul Hasyr ayat yang ke-9, iaitu ada sekumpulan manusia yang mereka tu duduk di bumi Madinah Al-Munawwarah, dan Allah memberi perumpamaan mereka ini. Allah telah terapkan beberapa personaliti yang ada pada mereka sebagai contoh manusia yang memberikan pengorbanan yang tinggi dalam hidup mereka. Ada 3 personaliti utama orang-orang Madinah yang mendapat gelaran Ansar. Al-Ansar, orang yang suka tolong orang. Orang-orang Mekah mendapat gelaran Muhajirin, iaitu orang-orang yang berpindah, berhijrah ke Madinah. Adapun orang-orang di Madinah mendapat gelaran Ansar kerana mereka menerima kedatangan orang Mekah, dan mereka lah yang sacrifice, bantu, korbankan diri mereka, sanggup susah payah demi kedatangan, demi survival orang-orang Mekah. Walaupun mereka taklah juga senang sangat di Madinah, tapi mereka sanggup susah, malah menambah kesusahan mereka. Walaupun mereka sedang susah, mereka tambah kesusahan mereka demi kesenangan orang-orang Mekah yang datang ke tempat mereka. Ini sacrifice, ini pengorbanan. Dan nilai pengorbanan ini insya-Allah kita cuba tengok yang menerusi ayat 9 suratul Hasyr. Allah sebut, dan orang-orang Ansar, iaitu orang-orang Madinah yang mendiami negeri Madinah itu serta beriman lebih awal sebelum mereka, iaitu sebelum orang-orang Mekah. Sifat pertama yang dimiliki oleh orang Ansar, yang pertama, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Mereka sangat suka, mereka sangat sayang kepada orang-orang yang berhijrah datang ke tempat dia. Yang kedua pula, tidak ada langsung dalam hati mereka perasaan berhajatkan sesuatu terhadap apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang Mekah yang berhijrah tu. Lepas dia tolong, dia tak fikir langsung pun apa dia dapat. Itu sifat nombor 2. Dan sifat nombor 3 yang Allah sebut, dan mereka sanggup mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun ataupun sekalipun mereka sendiri kekurangan dan amat-amat berhajat, sangat-sangat memerlukan. Walaupun mereka susah, tapi tak apa, asalkan orang Mekah senang. Itu sifat yang ketiga. Dan Allah rangkumkan ketiga-tiga sifat itu, Allah nyatakan di penghujung ayat 9, wa may yuqashuha nafsi, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat penting diri ataupun sifat kedekut, sifat berkira-kira ini, faulaika humul muflihun, merekalah orang yang betul-betul berjaya. Yang boleh buang sifat penting diri, yang boleh buang sifat berkira, sifat kedekut, bakhil, mereka lah orang yang berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 20 minit yang berbaki ni tuan-tuan, kita cuma nak tengok dalam diri kita, personality, sejauh mana saya boleh beri apa yang saya ada. Kalau kita tengok 3 nilai yang ada pada orang Ansar, yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim, dia sangat suka bila mana dia tahu orang Mekah nak datang ke tempat dia. Maka dia excited, dia teruja, dan dia sangat suka. Bukan sekadar suka orang-orang Mekah tu, bukan sekadar dia tahu, oh yang datang ni Rasulullah, yang datang ni para sahabat, Abu Bakar, Umar, ni sahabat-sahabat hebat-hebat, muka-muka public figure yang ternama ni. Bukan sekadar suka kepada figure-figure peribadi, tetapi apa yang dimaksudkan dengan suka ni, suka untuk tolong orang. Maksud yuhibbun iaitu bila mereka ada peluang untuk buat baik, mereka tak fikir orang lain buat, yang mereka fikir saya kena buat. Ini yang kita nak bincang, yang kita nak fikir sama-sama pagi ni.
Seandainya kita jenis golongan bila mana ada peluang buat baik, maka kita tak buat dengan alasan dah ada orang lain yang buat, maka kita tidak dapat personality ini. Personality yuhibbuna man hajara ilaihim, iaitu karakter orang yang suka ambil peluang bila ada peluang buat baik. Okey, contoh korban. Tak apalah, saya tak buat pun, sunat je. Ini peluang nak buat baik, tapi dia memilih tak apalah. Tapi duit itu dihabiskan pada tempat lain. Bukan dia tidak ada duit tu, bukan tidak ada bajet itu, tapi bajet itu, oh saya nak simpan sebab hujung tahun saya plan nak pergi bercuti. Oh saya plan minggu depan nak servis kereta. Oh saya ada sahaja planning untuk digunakan duit itu, tapi semua planning itu kadang-kadangnya lebih kepada kepentingan peribadinya. Dia ada peluang buat baik, tapi dia tak nak buat dengan pelbagai alasan. Ataupun dia nampak ada orang perlukan pertolongan, dia tidak menjadi orang yang pertama untuk tolong, tapi dia sentiasa membuka ruang. Tak apa, tengok siapa-siapa boleh tolong dulu. Kalau dah tak ada orang tolong, tak apalah, baru saya tolong. Dan dia merasa lega kalau dia tengok ada orang lain dah tolong. Okeylah, AJK masjid dah tolong tu, okeylah, so tak apalah kalau aku tak tolong. Selagi mana kita ada personality ini, selagi mana kita ada watak ini, tuan-tuan dan perempuan, yang membiarkan peluang kebaikan itu terlepas, atau merasa lega seandainya peluang kebaikan itu dah ada orang lain buat, ataupun dia tak rasa apa-apa kalau tak buat kebaikan, maka kita belum dapat lagi watak yang pertama dalam orang yang berkorban, iaitu suka ambil peluang bila ada benda baik. Ini nombor satu, tuan-tuan. Salah ke Ustaz? Korban ni sunat je? Tak salah. Salah ke Ustaz saya tak tolong orang tu dalam keadaan dah ada orang lain tolong? Tak salah, asalkan dah tercapai dah bantuan itu. Tapi yang salahnya adalah kita tidak mampu untuk menaikkan atau menambah nilai peribadi kita, iaitu untuk menjadi orang pertama yang buat baik. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumba ataupun bersegera dalam kebaikan. Jangan tangguh dan jangan beri peluang kepada orang. Dalam buat kebaikan ni, maksudnya kita kena berlumba untuk buat, biar kita yang ke depan. Fastabiqu, maksudnya dia duduk depan, bukan dia yang last sekali. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab duduk saf depan semayang. Ini nak cerita salah satu perspektif fastabiqul khairat. Dalam semayang berjemaah, duduk saf depan, seandainya kata Nabi, seseorang itu mengetahui kebaikan bagi orang yang duduk pada saf hadapan, nescaya mereka akan bersegera untuk mendapatkan saf depan walaupun terpaksa mencabut undi. Mana nak kata berebut untuk nak dapat saf depan. Bukan tak apa, awak ke depan sebagaimana yang berlaku pada kita dengan alasan tak nak angkat sejadah, malas nak bergerak dah, tak apalah bagi orang depan. Salah ke Ustaz? Tak salah, tapi rugi. Salah ke saya tak ambil korban Ustaz, benda sunat je? Tak salah, tak berdosa pun, tapi rugi. Salah ke saya tak tolong orang dalam keadaan dah ada orang lain tolong? Tak salah, tapi rugi. Sebab peluang ini diberikan oleh Allah. Maka perbincangan pagi ini, tuan-tuan, orang yang datang sembahyang subuh ni adalah orang-orang yang berkualiti berbanding mereka yang datang solat maghrib ataupun yang datang solat Jumaat. Maka tuan-tuan bukan sekadar jadi orang yang boleh buat baik, tapi tuan-tuan adalah orang yang mendahului kebaikan. Sebab orang ni sembahyang subuh juga, tapi mungkin kejap lagi pukul 6.45, pukul 7. Tapi tuan-tuan, orang yang mendahului sembahyang subuh. Maka perkara yang sama yang kita nak discuss pagi ni adalah sejauh mana kita boleh mendahului orang lain dalam banyak lagi peluang-peluang lain yang Allah bagi. Terutamanya dalam bab pengorbanan, dalam bab sacrifice. Bukan sekadar pada buat aktiviti sembelihan korban, tapi dalam benda-benda lain. Contoh tuan-tuan, nampak sampah ada dekat tepi jalan itu, bukan kita kata, oh tak apalah, nanti adalah tukang kebun datang. Tak. Dia bukan itu. Apatah lagi bukan untuk dipertikaikan, kenapa tak kutip sampah ni, mana pergi AJK masjid ni, mana pergi tukang kebun apa semua noja masjid ni. Tak. Orang yang ada personality nombor 1 ni, dia tidak langsung pertikaikan atau memberi peluang pada orang lain, malah dia yang akan kutip sampah tu walaupun tu bukan kerja dia. Tapi inilah nilai dan watak yang pertama yang ada pada orang Ansar yang kita kena ikuti, yang kita kena ambil inspirasi. Dia akan ambil peluang itu walaupun itu bukan kerja dia, dan dia langsung tak akan pertikai bila mana orang yang sepatutnya buat tak buat. Yang dia fikir adalah apa yang aku boleh buat
Bukan apa yang orang lain buat, dan bukan apa yang aku perlu dapat, tapi apa yang aku perlu beri. Ini nombor satu, tuan-tuan. Yuhibbuna man hajara ilaihi, ini perspektifnya luas. Maksudnya excited terhadap orang-orang ataupun sayang terhadap orang-orang yang berhijrah. Bermaksud apa? Mereka mendahului untuk nak buat baik, dan mereka tak fikir, oh tak apalah, nanti orang ni tolong tak apa, aku tak tolong pun tak apa, aku pun bukanlah mampu sangat. Tak, dia bukan isu mampu. Kadang kita akan jumpa nanti karakter orang Ansar ni adalah mereka tolong dalam keadaan mereka sendiri perlu, tapi tak apa, asalkan orang lain dapat. Dan mereka menjadi susah kerana kesenangan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemuncak watak yang nombor satu ni, iaitu sentiasa mengambil peluang terhadap kebaikan yang terbentang depan mata. Kemuncaknya adalah orang-orang ini akan sentiasa merasa ralat bila mana dia tak boleh untuk buat benda tu. Contoh, aktiviti korban, ada ni orang tengah buat promotion, keluar dekat iklan satu bahagian berapa. Kalau dia tak rasa bersalah, dia rasa tak apalah, benda ni benda sunat je, ataupun tak apalah, tahun lepas saya dah buat, 5 tahun dulu saya dah buat. Kalau dia rasa, dia ada rasa tak apa, maka dia tak dapat watak nombor satu ni. Jadi watak nombor satu ni kemuncaknya apa? Dia rasa, pertama, dia adalah orang yang sentiasa mendahului orang lain dalam buat baik. Yang kedua, dia rasa ralat kalau dia tak boleh tolong orang, atau dia rasa ralat kalau dia tak boleh ambil peluang nak buat baik itu, walaupun benda tu benda yang sunat sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nampak kereta orang rosak tepi jalan, okey, dan kita nampak orang tu tengah pegang telefon, tengah bercakap dalam telefon. Pada pandangan kita, oh okeylah, dia tengah call, mungkin dia tengah bercakap dengan bengkel lah tu, atau mungkin dia tengah bercakap dengan kawan dia datang tu, okeylah. Itu pada anggapan kita, kita nampak dia tengah bercakap telefon. Sedangkan barangkali dia dah call orang yang kelima, orang yang keenam untuk tolong dia. Semua orang mungkin tak dapat nak tolong, ataupun mungkin lambat untuk sampai nak tolong dia. Kita hanya menyangka saja adalah tu orang tolong dia. Tapi kalau orang yang dapat perspektif ataupun watak yang pertama ni, dia akan jadi orang yang pertama untuk tolong. Sekurang-kurangnya dia akan bertanya dulu, bukan sekadar menyangka, tapi kita akan bertanya dulu, bang apa masalah bang? Akhirnya orang ni pun bagi tahu masalah dia. Masalah tu barangkali solusinya ada dalam kereta kita, tak perlu dia nak tunggu setengah jam, sejam, mekanik datang, bengkel datang dan sebagainya. Ini watak yang pertama, dan kita kena rasa ralat kalau ada orang lain tolong. Akhirnya kita rasa, alamak, kenapa bukan aku yang tolong? Ini nombor satu, tuan-tuan. Kita upgrade. Kerana tuan-tuan, orang yang datang sembahyang subuh ni, tuan-tuan kena mendahului dalam buat kebaikan. Termasuklah bab yang sebeginilah, orang-orang yang perlukan pertolongan di luar sana. Namun dalam masa yang sama, ialah dengan peningkatan kes-kes jenayah dan sebagainya, maka kita juga perlu berhati-hatilah dalam nak tolong orang. Kadang-kadang orang mengambil kesempatan, scammers, banyak orang yang scam kita sebagainya, banyak kan. Nampak macam nak minta tolong, rupanya menipu. Banyaklah dekat WhatsApp dan sebagainya, minta tolong masukkan duit nanti pulang balik. Ini semua contoh-contoh yang kadang-kadang kalau kita mendahului pantang orang nak minta tolongnya, kita tolong. Kita kena berhati-hati juga dalam nak buat baik. Apatah lagi melibatkan kes-kes jenayah. Tolong orang tepi jalan, kita berhenti, ada orang nampak macam rosak, rupanya kita tolong, rupanya kita kena rompak. Na'udzubillah. Kena hati-hatilah. Itu watak yang pertama, tuan-tuan, yang ada pada orang Ansar, yang kita kena terapkan sebagai inspirasi, yang kita kena ambil daripada orang Ansar. Watak yang kedua yang ada pada orang Ansar, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bila mana kita tolong orang, kita tak fikir pun apa kita dapat. Nak fikir dibalas balik, nak fikir dapat pujian, tak payah fikir. Okey, kalau kita fikir, takut-takut kita tak dapat apa yang kita fikirkan, maka kita akan rasa menyesal tolong. Kita akan rasa tak puas hati, aku tidak dihargai bila aku dah membantu, aku dah buat macam-macam benda, aku tidak dihargai, maka kita akan stres pula lepas tu. Sebab apa? Sebab kita memikir apa kita dapat setelah apa kita beri. Dalam kehidupan ini pula, kehidupan dekat dunia ni, bukan semua yang kita perlu, bukan semua yang kita nak kita akan dapat. Dalam hidup kita, semua yang kita jangka, yang kita expect, bukan semua kita boleh dapat. Maka sebab tu jangan berharap pulangan terhadap banyak benda yang kita buat. Jangan terlalu harap lebih-lebih.
Apatah lagi dalam bab tolong orang, jangan harap untuk orang balas, kerana daripada situlah akan timbulnya keikhlasan yang sebenar. Walaupun tak salah kalau mengharapkan balasan, tetapi kita bincang pagi ini bukan isu tak salah, isu macam mana nak lebih hebat daripada itu. Kita pergi kenduri rumah orang, tak apalah, kita kena pergi, nanti orang datang, nanti kita buat kenduri, orang datang pula rumah kita. Salah ke nak buat macam tu? Tak salah. Tapi kalau tak buat macam tu lagi baik. Kita tolong orang ni, satu hari nanti kalau kita susah pun nanti orang tolong kita. Tak salah. Tetapi kalau kita tak fikir apa yang kita dapat, maka itu lebih baik. Kita bincang pada pagi ini perkara yang lebih baik, bukan apa yang salah, tapi apa yang lebih baik yang kita perlu buat sesuai dengan nilai kualiti yang ada pada tuan-tuan. Jadi orang yang lebih baik dalam setiap hari. Tuan-tuan mendahului orang dalam bangun pagi, maka kita mendahului orang dalam perkara yang lain. Menjadi orang yang mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup, harga diri yang hebat adalah bila benar dia suka tolong orang, dan setelah dia tolong, dia tak fikir pun apa dia dapat. Dan kemuncaknya sampai tahap walaupun orang nak beri kepada dia, dia akan tolak. Itu kemuncaknya tuan-tuan. Tak salah kalau orang beri kita ambil, tak salah. Tapi kemuncaknya sampai tahap orang beri pun dia kata tak apa, saya tolong bukan sebab saya nakkan balasan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini nilai yang ada pada diri kita. Mungkin dulu tuan-tuan, dulu beberapa tahun dulu, zaman ibadat kita biasa-biasa, zaman ilmu kita biasa-biasa, amalan kita kurang, mungkin kita buat apa-apa kerana sesuatu. Tapi lama kelamaan, bila mana kita konsisten dengan benda baik, maka kita dah tak terfikir dah benda-benda yang dulu kita pernah fikirkan. Ya, peringkat awal kita berjinak-jinak nak buat baik, kita buat itu, kita asyik perasan orang tengok apa yang kita buat. Kita buat pun memang purpose-nya nak bagi orang tengok pun, mungkin dulu-dululah. Macam kita semayang dekat rumah, kita buat semayang tu sebab nak bagi tahu dekat mak, nak bagi tahu dekat abah kita dah semayang. Malah kadang-kadang kita biarkan sejadah tu tak payah lipat, nak bagi tahu dekat mak, mak buka pintu nampak ada sejadah. Kita buat nak bagi tahu dekat mak. Contoh. Hari ni kita tak buat dah macam tu. Okey, atau cara yang lain, kadang-kadang dulu kita jangan pergi masjid, sekali-sekala pergi masjid, bila pergi tu rasa bagus. Bila tengok jiran kita tak pergi masjid, mula-mula dulu. Tapi lama kelamaan kita dah selalu pergi masjid, kita dah tak terfikir dah pasal jiran yang tak pergi masjid. Dulu kita buat sesuatu benda baik dengan harapan adalah orang balas balik dekat aku. Mula-mula dulu, dah akhirnya kita stres, tertekan sebab orang tak hargai kita. Lama kelamaan bila kita konsisten dengan buat baik, kita dah tak terfikir pembalasan orang. Orang nak balas, tak balas tak apa. Dah sampai satu tahap orang nak balas pun kita kata tak apa. Muslimin yang dirahmati Allah, ini sifat nombor 2 orang Ansar, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tak ada langsung terfikir dalam hati mereka mahukan sesuatu terhadap apa yang dia telah beri. Tuan-tuan, kalau kita jadi suami dekat rumah, dengan sebab kita rasa kitalah yang telah cari nafkah selama ni susah payah, kitalah yang paling banyak keluar bajet untuk rumah. Okey, kita jadi suami, jadi ayah, kita dah keluar duit untuk bayar semua bil-bil, komitmen dekat rumah, kitalah yang bayar rumah, kitalah yang itu ini, semua barang dapur kita semua benda yang kita dah keluar ni. Dalam masa yang sama kita masih berharap isteri kita balas itu ini, anak kita buat itu ini. Kita takut semua itu tidak terbalas, dan akhirnya kita akan rasa tertekan dengan susah payah kita. Kita akan rasa down, aku dah susah payah, letih, habis masa kat luar berjam-jam, letih, jam itu ini, dapat duit setiap bulan, aku sacrifice pula nak beli tu, tak apalah sebab nak bayar bil, nak harap nak makan mewah-mewah, tak apalah, anak nak bayar yuran sekolah. Maka kita sanggup korbankan itu, dan dalam keadaan kita berkorban, kita memikir pula dekat rumah nanti isteri aku kena buat gini-gini dekat aku sebab aku dah susah payah, anak-anak aku kena buat begini-begini. Ditakdirkan mereka tak buat apa yang kita nak, maka kita akan tertekan. Sebab apa? Sebab kita masih mengharapkan sesuatu daripada apa yang kita telah beri. Begitulah juga pasangan isteri pun begitu jugalah. Kita dah susah payah letih-letih dekat rumah, kita harap suami kita buat ini dan sebagainya. Ditakdirkan suami tak mampu nak buat, maka kita akan tertekan. Sebab kenapa tekanan itu datang? Kerana kita masih mengharap balasan. Dan ujian kepada orang yang buat baik ni adalah kadang-kadang balasannya dia tak dapat. Sebagaimana kita beribadat tuan-tuan, banyak doa yang kita minta, bukan semua doa tu makbul.
Maka di antara ujian orang beribadat, iaitu dia akan jadi putus asa sebab banyak benda. Aku dah solat, aku dah itu, aku dah ini, kenapa aku yang diberi musibah? Sepatutnya aku dapat reward, bukan musibah. Sebab aku dah sedekah, aku dah solat, aku dah buat ibadat, tapi kenapa aku yang dapat keburukan, sedangkan berapa ramai orang yang melakukan kemungkaran, mereka dapat nikmat? Maka bila mana kita mempertikai apa yang kita tidak dapat, orang lain yang dapat, maka kita akan tertekan dan kita akan berhenti daripada buat baik. Itu contoh yang kita boleh kaitkan kenapa dalam hidup ini jangan fikir pasal balasan. Walaupun kita yakin kita pasti akan dibalas. May yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan urus niaga dengan Allah, may yukridullaha qardan hasana. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka account saving dekat bank, tuan-tuan masuk deposit duit yang tuan depositkan itu, dia termaktub dalam istilah apa dia, kontraknya adalah kontrak qard. Qard ni maksudnya apa? Bukan tuan-tuan simpan. Bila tuan-tuan simpan, bank kena simpan duit tuan-tuan, kemudiannya bila tuan-tuan minta balik, bank kena bagi. Itu wadiah. Dulu bank-bank banyak guna akaun wadiah. Mana tuan-tuan simpan duit, deposit duit atas kontrak wadiah. Tapi oleh kerana bank ni, bila kita bagi duit dekat bank, kita simpan, bank nak guna duit tu. Jadi kalau wadiah tak boleh. Jadi akhirnya bank hari ni diubah, upgrade kontrak menjadi kontrak qard. Qard ni apa dia? Kita simpan seolah-olah bank minta nak pinjam duit daripada kita. Jadi kita pun beri, kita simpan dekat bank, maka bank nak guna duit tu, gunalah. Dia nak labur ke nak apa dia buat. Tapi bila kita minta balik, bank akan bagi balik, dan bank akan bagi pula dengan lebihan sikit sebagai hibah. Itu dia panggil qard. Perkataan qard ini Allah sebut dalam Al-Quran, may yukridullaha qardan hasana. Siapa yang buat transaction dengan Allah, seolahnya Allah nak pinjam daripada kita amalan-amalan ni, seolah-olah, bukannya betul-betul. Allah nak tengok ni aku nak bagi Adil Adha ni, aku nak pinjam duit, boleh tak pinjam duit, betul buat korban, nanti aku pulang balik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah kata pulangannya berkali ganda daripada apa yang aku pinjam ni. Itu salah satu contoh transaksi dengan Allah. Dan banyak lagi ayat yang lain lah nak cerita pasal pulangan-pulangan yang confirm dapat, tapi tak dapat sekarang lah. Bukan semuanya dapat sekarang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah diibaratkan seumpama 7 tangkai yang menumbuhkan 100 biji benih, dan setiap benih itu pula akan menumbuhkan pula tangkai-tangkai yang lain. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan gandakan mengikut apa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah tu maha luas dan juga maha mengetahui segala-galanya. Tuan-tuan, bila kita buat apa-apa benda baik, walaupun kita tak mengharap balasan, dan walaupun kita yakin sebagai orang yang beriman kita akan dibalas, tetapi kita tak harapkan balasan itu segera dapat sekarang. Kalau kita harap pun salah ke? Tak salah. Sekali lagi tuan-tuan, tak salah kalau harap balasan, tetapi kita upgrade diri kita adalah menjadi orang yang tidak terlalu berharap. Kerana kita yakin kita nak dapat balasan itu yang utamanya di akhirat, walaupun kalau seandainya tak dapat di dunia. Kalau dapat di dunia, alhamdulillah. Malah bila dapat di dunia pula, dia tak makan seorang, dia beri pula, dia share pula pada orang lain. Ini nikmat tuan dalam hidup. Dunia pun Allah bagi, akhirat apatah lagi. Ini personality nombor 2 tuan-tuan. Bila dia tolong, dia tak fikir apa dapat. Yang ketiga, yang terakhir pagi ni, kemuncak bagi orang yang sentiasa suka berkorban dan sanggup susah demi orang lain. Kemuncaknya adalah yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Watak yang ketiga orang Ansar, mereka akan mengutamakan orang lain. Tuan-tuan, mengutamakan orang lain. Maksudnya, ustaz, kalau saya dapat duit, saya guna untuk saya dan family saya, boleh ke? Boleh, tak ada masalah.
Tapi karakter yang ketiga ni, dia jadi orang yang luar biasa. Bukan orang biasa-biasa je dapat apa-apa guna untuk sendiri, guna untuk family. Itu biasa-biasa. Yang luar biasanya, dia tak sampai dekat situ saja. Apa yang dia dapat ni, dia guna pula untuk orang lain yang tak ada kaitan pula dengan dia. Yu'siruna ala anfusihim, utamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Kemuncaknya tuan, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat-sangat memerlukan, sehingga kan kalau mereka beri, mereka pula yang tak ada. Oh, ini kemuncak tuan. Saya yakin tuan-tuan dah banyak bersedekah, tuan-tuan dah banyak berkorban, tapi kita masih ada banyak baki dalam akaun kita. Salah Ustaz, saya simpan, saya sedekah juga, tapi ada banyak juga saya reserve untuk saya, family saya akan datang apa semua ni. Salah ke? Tak salah. Tapi yang luar biasanya, dia sanggup beri sampai dia pun cukup-cukup, apatah lagi sampai dia tak ada apa yang dia ada. Okey, kita bukanlah nak bincang pagi ni supaya semua orang tinggalkan dunia, bagi semua. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana diturunkan ayat sedekah, maka semua hartanya diberi. Itu nilai keimanan Sayyidina Abu Bakar, sehingga kan bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu ada? Kalau semua sekali kau bagi, apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Aku hanya ada Allah dan Rasul. Sayyidina Umar bila turunnya ayat sedekah, ayat suruh memberi, maka Sayyidina Umar beri separuh daripada harta. Tuan-tuan, kita tidak bincang sampai ke tahap itu. Sesuai dengan tahap keimanan kita, saya pun tak sanggup untuk buat. Terus terang saya cakap. Tapi sekurang-kurangnya kita sanggup beri apa yang kita ada pun cukup, walaupun kita ada banyak baki, walaupun kita ada banyak lagi reserve yang kita simpan, tapi sekurang-kurangnya kita memberi juga, walaupun kita ada planning untuk nak guna duit-duit yang kita nak beri itu. Tapi oleh kerana kita yakin ianya akan dibalas semula oleh Allah, maka kita tak rasa sikit-sikit berkira, sikit-sikit rasa nak simpan, apatah lagi semua itu datang daripada penyakit kedekut. Alasan nak simpan, alasan itu sebenarnya datang daripada kedekut. Planning, oh duit ni saya nak guna itu, duit ni saya nak guna itu. Tuan-tuan, kerana benda itu dia boleh datang, alasan itu kerana sifat penting diri dan kedekut yang ada pada diri, maka menjadikan dia ada pandangan ataupun idea lain untuk nak guna duit tadi. Dan yang lebih malang tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, dengan sifat berkira-kira itu menjadikan Allah murka, maka Allah tambah lagi komitmen dia yang tak semena-mena. Dia nak save RM700 satu bahagian lembu sebagai contoh, dengan alasan 700 ni saya nak bayar itu, saya nak beli ni. Rupanya kerana sifat bakhil yang ada pada dia, na'udzubillah, Allah balas, Allah rosakkan kereta dia, dan akhirnya dia kena habis RM2,000 yang sepatutnya kereta tu tak rosak, yang barangkali atapnya tak bocor pun, tapi oleh kerana sifat bakhil yang ada pada dia, berkira-kira dan nak tolong orang dan sebagainya, takut Allah bukan sekadar ambil 700-800 ini, Allah ambil balik 8,000 mungkin, sebab nak repair pula, bocor, rosak dan sebagainya. Na'udzubillah. Kerana sifat berkira yang ada, maka Allah murka dan Allah tarik balik apa yang Allah beri. Selagi mana Allah tak tarik itu, alhamdulillah. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau ditakdirkan kita diberikan musibah yang bersifat material, harta-harta, bulan ni banyak duit kita keluar yang tak sepatutnya keluar, yang tak ada dalam bajet kita. Kereta tiba-tiba rosak, rumah tiba-tiba bocor, anak banyak pula sakit bulan ni, habis duit ke klinik banyak. Kita ada planning duit-duit ni sebenarnya nak guna pada benda lain yang kita plan, rupanya tak. Tapi kita tak ada pilihan, terpaksa kita keluar sebab rumah dah bocor, singki dah sumbat, mesin basuh dah rosak, semua ni benda-benda jadi semua bulan ni, maka kita terpaksa juga keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita takut yang kita kena keluar tiba-tiba tanpa kita suka ini, itu mungkin balasan daripada Allah, kita pun tak tahu. Dengan sifat berkira-kira, dengan sebab sifat kira-kira yang kita ada, maka Allah lebih berkira-kira dengan kita untuk Allah beri. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak orang yang suka tolong orang ni bukan sekadar dia tak fikir apa dia dapat, tapi dia sanggup susah demi orang lain. Bukan dia tolong orang senang dan dia masih senang, dia tolong biar orang senang sampai dia susah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap 3 personality ini tuan-tuan ada dalam diri kita sempena Aidil Adha. Okay, walaupun kita buat korban, ambil satu bahagian atau ambil seekor lembu, kita tak fikir kita nak daging batang pinang. Kita tak fikir saya dah ambil banyak bahagian, saya nak daging ini, saya nak rib, saya nak ni. Dia tak fikir yang tu, tak apa, yang bangku-bangku semua bagi orang. Saya dapat hati, limpa sikit pun tak apa.
Kerana sunat, nak dapatkan pahala sunat, ambil sikit daripada apa yang kita korban tu. Dan Rasulullah ambil apa dia? Rasulullah ambil organ dalaman ketika Nabi korban. Sedangkan waktu lain Nabi tidak galakkan makan organ dalaman, apatah lagi yang ada kaitan dengan darah. Hati ini ada kaitan dengan darah. Nabi tak galak makan darah, tapi ketika korban Nabi sengaja makan hati daging korban tu, sebab nak bagi tahu kepada kita yang bagus-bagus yang daging beri pada orang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 3 watak ini saya dan kita semua, walaupun kita dah tahu dah benda yang kita bincang pagi ni, tinggal lagi kita nak upgrade lagi, nak tambah lagi nilai pengorbanan dalam diri kita. Tak cukup dengan sekadar keluar duit ambil bahagian lembu, tidak cukup dengan sekadar ambil bahagian dalam ternakan-ternakan yang kita nak sembelih raya ni, tapi kita nak tambah pada peribadi kita, pada personality kita. Bila berada kat masjid, kita tak fikir apa AJK kena layan kita, yang kita fikir apa kita boleh sumbangkan untuk masjid ni. Nampak ada benda-benda yang tak sesuai, atau pergi tandas rasa macam tandas kita guna tu macam tak okey sangat, ataupun rasa macam berbau dan sebagainya, kita yang tolong sembuh, bukan kita komplain. Okey, kita nak parking kereta kat mana-mana, ada lot-lot parking tu, jangan sesekali kita susahkan orang lain nak parking. Asalkan kita dapat parking, akhirnya kita telah menyempitkan lot sebelah. Kita bukan tak nampak lot sebelah tu jadi sempit sebab kita parking sengit. Kita bukan tak nampak, tapi bila kita bincang pagi ni, oh aku tak nak susahkan orang lain. Walaupun kita dah keluar daripada kereta kita, kita sanggup masuk balik sebab nak betulkan balik parking, sebab tak nak susahkan orang. Kita masuk ke dalam pasar raya, kita dah ambil barang-barang tertentu, kita ambil dekat rak-rak tu, ditakdirkan kita tak jadi nak beli, jangan letak rata-rata, letak balik di mana tempat kita ambil. Walaupun ada pekerja yang akan susun balik benda-benda yang sepah-sepah yang kita letak ni, tapi kita tak nak tambah beban orang lain. Yang orang-orang tu sepatutnya boleh balik awal, sepatutnya orang tu boleh bekerja senang, tapi dia tambah kerja dia sebab apa? Banyak barang-barang yang sepah sebab orang letak rata-rata. Apatah lagi pula kalau kita sampai rosakkan barang-barang yang ada dekat pasar raya. Kita bagi jatuh buah, kita biar buah tu atas lantai, orang lain takkan ambil dah. Buah tu bergolek pula masuk bawah rak. Maka kedai tu dah rugi sebiji buah, walaupun berapa sen sangat, tapi tetap rugi. Kita tak nak jadi orang macam tu. Kita tak nak jadi orang yang penting diri. Kita sentiasa nak jadi orang yang sentiasa memberi ruang pada orang lain untuk kita bantu, untuk kita tolong. Kita tak jadi orang yang nak pergi kedai-kedai, walaupun kedai kuih tepi jalan, kita datang lambat, tiba-tiba kita yang dapat dulu. Tak boleh. Kita nampak orang, kita sampai-sampai dah ada 3 orang berdiri depan tu, kita kena pastikan 3 orang yang dapat dulu. Itu watak yang kita kena ada. Kalau ditakdirkan orang nak layan kita dulu, mungkin sebab orang tu kenal kita, ataupun mungkin orang tu tak perasan siapa sampai dulu, maka ditakdirkan dia nak serve kita dulu, kita akan stop daripada orang tu serve kita, kita suruh serve orang yang sampai dulu. Kita kena keluar perkataan tu daripada mulut kita. Jangan kita rasa bagus, oh orang layan aku dulu sebab aku sembahyang subuh awal, ni mungkin balasan Tuhan nak mudahkan aku kot. Nah, tak, ini bukan isu balasan, ini isu penting diri, tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sentiasa menjadi orang yang mengutamakan orang lain dalam hidup, dan prinsip kita adalah kita berperanan, bukan menuntut hak. Prinsip kita adalah kita merasa bernilai diri kita bila kita boleh memberi. Erti hidup dengan memberi. Kita rasa kita ada harga diri, kita rasa kita ada maruah, kita rasa kita ada nilai, bila mana dalam hidup ini bukan semua untuk kita, tapi kita banyak beri untuk orang lain. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita jadi orang yang berjaya sebagaimana disebut dalam ayat penghujung ayat 9, wa ulaika humul muflihun, dan inilah orang yang sebenar-benar berjaya dunia akhirat dengan sebab sacrifice, dengan sebab sanggup berkorban, sanggup susah demi orang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu sahaja untuk pagi ini tuan-tuan, semoga ada manfaat insya-Allah. Tuan-tuan yang nampak iklan yang ada sekarang ni, ibadat korban Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, satu bahagian 860 termasuk kos pengurusan, maka tuan-tuan ambil peluang untuk ambil bahagian ini. Kalau rasa tak mampu, buatlah korban-korban yang ada pilihan dekat luar negara sana yang lebih murah, kosnya RM300 satu bahagian. Maka tuan-tuan boleh buatlah macam-macam agensi yang buat korban luar negara, termasuk saya juga buat juga korban luar negara, dah berapa tahun dah kita buat dalam negara dan luar negara. Semua tu pilihan atas kita tuan-tuan, yang penting kita buat mana yang kita mampu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, minta maaf salah silap, ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.